Bukan saya tidak tahu. Enggak, biasa. Oh, tahu juga, tapi tidak tahu secara terperinci lah. Tahu nama ada saja. Saya baru Semenanjung, so saya belum pergi lagi. Sepertinya masih ramai lagi yang belum mengetahui mengenai kewujudan Istana Tun Datuk Mustafa. Hal ini telah mendorong kumpulan kami untuk menerokai mengenai istana ini. Kami memulakan perjalanan lebih kurang pada pukul 10 pagi. Kami bertolak dari Universiti Malaysia Sabah dan mengambil masa dalam 3 hingga 4 jam untuk sampai ke Bandar Kudat. Bandar Kudat terletak kira-kira 190 km dari ibu negeri Sabah dan bandar ini terletak berhampiran dengan Tanjung Simpang Mengayau yang merupakan bahagian paling utara Pulau Borneo. Kami akhirnya tiba di Kudat pada pukul 1 petang dan terus menuju ke destinasi utama kami iaitu Istana Tun Datuk Mustafa. Istana Tun Datuk Mustafa terletak sangat hampir dengan pusat bandar dan perjalanan ke istana ini hanya mengambil masa lebih kurang 15 minit sahaja. Lokasi istana ini begitu mudah untuk dijejaki kerana ianya betul-betul tersergam indah di bahu jalan utama. Kini kami berada di Istana Tun Datuk Mustafa dan saya Afinatul Adawiyah akan membawa anda menerokai istana yang penuh bersejarah ini. Istana Tun Datuk Mustafa asalnya merupakan kediaman peribadi milik Tun Datuk Mustafa sendiri. Tun Datuk Mustafa bin Datuk Harun merupakan seorang tokoh yang tidak asing lagi di Malaysia, khususnya di negeri Sabah. Beliau merupakan yang di-Pertuan Negeri Sabah yang pertama dan telah menjawat jawatan sebagai Ketua Menteri Sabah selama 9 tahun lamanya. Tun Datuk Mustafa dilahirkan pada 31 Julai 1918 di Kampung Limau-Limauan Kudat dan merupakan anak hasil perkahwinan Datuk Nasaruddin dan Noraini Abdul Rahim. Tun Datuk Mustafa sangat terkenal dalam perjuangan beliau untuk membebaskan Sabah daripada cekaman penjajah. Perjuangan yang dibuat oleh Tun Datuk Mustafa telah mengangkat beliau menjadi seorang tokoh yang amat disegani oleh masyarakat. Beliau bahkan dijuluki dengan gelaran Bapa Kemerdekaan Sabah dan juga Bapa Pembangunan Sabah. Sepanjang pemerintahan beliau, banyak perubahan dan penambahbaikan yang berlaku di negeri Sabah ini. Tun Datuk Mustafa akhirnya telah terpilih untuk menerima pangkat Seri Maharaja Mangkunegara yang membawa gelaran itu. Istana ini pada mulanya dibina pada sekitar tahun 1970-an. Pada awalnya, istana ini diperbuat menggunakan material kayu dan simen. Seperti yang dilihat, istana ini sebenarnya telah diubah suai daripada rupa asalnya. Menurut Dato' Amir Kahar, masalah penjagaan yang tidak rapi selepas ketiadaan Tun Mustafa iaitu terbiar dan terdapat kerosakan telah menyebabkan kerja pembaikan dilakukan. Istana ini mempunyai bahagian atas dan bahagian bawah. Terdapat 2 bilik yang dijadikan stor dan study room atau pejabat. Tingkat ini pula menempatkan bilik tidur utama dan tingkat atas pula menempatkan 2 lagi bilik tidur. Balai Rongseri Istana merupakan ruangan yang pernah digunakan untuk berkumpul bersama rakyat. Struktur ruangan ini masih kekal sama seperti asalnya. Hanya lantai dan perabot sahaja telah digantikan akibat rosak. Pelamin ini pula ditempah khas dari luar negara untuk kegunaan majlis perkahwinan ahli keluarga pada masa kini.
Ruangan dinding atas balai ini juga dikelilingi dan dihiasi dengan potret-potret milik Tun Mustafa. Rumah ini pada asalnya telah dibina oleh seorang arkitek dari luar negara yang juga telah membina sebuah kolam di dalam rumah yang mengalir daripada saluran ini suatu ketika dahulu sebelum ianya diubah sungai. Selain itu, istana ini juga mempunyai anjung di kawasan atas luar istana yang cukup luas. Pemandangan di sini juga seluas mata memandang dan dapat dilihat sebuah tugu Tun Mustafa yang dibuat daripada tembaga yang ditempa khas dari Thailand. Ruangan ini dan bilik di bawah ini merupakan salah satu penambahan yang dilakukan oleh Dato' Amir. Ruangan ini pula digunakan untuk Dato' Amir mendarat menggunakan helikopter. Nama saya Datuk Amir Kahar. Tun Mustafa. Berasal dari Pulau Mandibala Purat. Kita 12 orang. Rumah ini kenapa dipanggil istana? Pasal Tun ini boleh dikatakan kita keturunan Kesultanan Sulu. Sebab itu dipanggil istana. Jadi ramai orang datang ke rumah dia sebelum itu. Di mana dia tinggal, dia dipanggil istana. Itulah pertanyaannya. Bila Tun datang, dia bilang kita berkumpul di istana. Dia tak panggil di istana. Bila rumah ini ditemukan? Kira-kira 45 tahun. Cara pada pertama kali rumah ini dibina, memang dia punya keadaan macam ini. Begini, Ini memang tapak asal lah. Yang dalam rumah ini. ini cuma lima yang lantai yang sudah ditukar. Sudah diubah lah dua suai. Ini apa? Ini cuma kayu dia. Semua ni kayu lah. Yang di depan tu? Oh begitu. Yang dari itu saya buat baru. Dulu dia papan, kemudian pusat saja, cukup satu. Cuma yang kursi-kursi baru. Di sini baru. Tapi yang keliling Dan yang ini baru. semua baru. Dan lantai itu ini sampai baru. Lantai atas ini. Oleh kerana istana ini jarang didiami oleh Tun dan tidak diselenggara dengan baik selepas ketiadaannya, maka istana ini telah terbiar dan mengundang perkara-perkara mistik berlaku. Hal ini turut diakui sendiri oleh penjaga istana dan Dato' Amir Kahar. Malah segelintir masyarakat Kudat juga berpandangan bahawa istana ini berhantu. Adakah perkara pelik ataupun ganjil yang pernah berlaku lah di rumah ini? Pada saya tidak, tapi orang lain ada. Di depan, tapi saya masa bapak sebelum rumah kata ada pula itu bilang jangan diganti. Kalau ada yang tidak di YouTube macam dia banyak cerita dulu sebelum tercipta ini negara orang jual. Jadi kemudian dia itu pun macam kalau malam Jumaat di pasar boleh lampu tak marah sendiri. Dia bisa dapat. Marah sendiri lepas itu
Kami turut dibawa oleh Datuk Amir Kahar untuk melihat di sekeliling istana ini, dan beliau juga telah membawa kami ke bilik besar atau bilik utama yang dahulunya milik Tun Mustafa semasa menginap di sini. Menurut Datuk juga, sejak Tun telah meninggal dunia dan tanggung jawab menguruskan istana ini diserahkan kepadanya, beliau telah menempatkan beberapa barangan pribadi milik Tun di dalam istana ini, manakala barangan selebihnya pula ditempatkan di kediamannya yang bertempat di kota Kinabalu, Putatan, dan galeri di Yayasan Sabah, untuk tujuan pameran sebagai tanda penghormatan dan mengenang jasa Tun Mustafa. Kesimpulannya, hasil daripada dokumentari ini kami mendapati bahawa Istana Tun Mustafa merupakan sebuah bangunan yang sangat bersejarah. Berikutan, pada ketika dahulu, ia pernah berfungsi sebagai kediaman rasmi Tun Mustafa dan banyak acara-acara rasmi dan perjumpaan bersama rakyat Kudat telah dilakukan di rumah ini. Namun, disebabkan oleh kurangnya perhatian daripada pihak-pihak tertentu, maka istana ini telah terbiar dan telah mengalami kerosakan. Akhirnya, kewujudan istana ini semakin dilupakan oleh generasi baharu. Oleh itu, kami berharap agar satu usaha akan dilakukan untuk membuat pulih dan menjaga warisan bersejarah ini. Harapan saya supaya akan ada usaha untuk memelihara istana Tun Datuk Mustafa ini seiring dengan tapak warisan sejarah yang ada di Sabah khasnya. Harapan saya berharap agar istana ini terus dipelihara agar generasi-generasi akan datang dapat mengetahui dan mempelajari sejarah mengenai istana ini serta pemiliknya, yaitu Tun Datuk Mustafa yang juga merupakan salah seorang pejuang dan tokoh kemerdekaan Sabah. Harapan saya semoga dokumentari ini dapat menjadi salah satu usaha untuk memperkenalkan lagi tapak warisan, salah satu tapak warisan Sabah iaitu Istana Tun Datuk Mustafa kepada seluruh masyarakat. Saya sudah maklumkan juga dimasukkan dalam film. Itu sahaja perkongsian daripada kumpulan kami. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Bye-bye Kudat! Bye-bye! Kini kita berada di Istana Tun Datuk Mustafa dan saya Afia telah Kini kami berada di Istana Tun Datuk Mustafa dan saya Afia Adawi akan membawa anda menerokai istana yang penuh bersejarah ini. Ya, harapan saya agar istana Tun Datuk Mustafa ini dikembangkan dan diangkat sebagai tapak warisan yang popular dan boleh dikunjungi oleh pengunjung-pengunjung dari luar. Generasi-generasi yang akan datang boleh melihat dan datang dan secara langsung mempopularkan Kudat.